Lepas ni kita tak ada apa dah. Jadi tanah dimakan oleh ulat, habis begitu. Kita tak ada dibangkitkan dah. Ini kufur ilhad. Ini kufur yang sangat tinggi sekali. Ateis disebut. Mereka mengingkari adanya Tuhan. Mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Berbeza dengan kufur yang lain, orang syirik musyrik yang lain. Orang Cina, dia percaya ada hari selepas ini. Dia percaya. Sebab tu dibawa bekalan dalam kubur kan. Bawa kereta mainannya, bawa buah-buahnya, bawa dia percaya selepas ini ada kehidupan. Itu biasa. Bawa semua. Bawa duit semua. Duit kertas, duit mainan. Tetapi orang ini, mereka memang tak percaya. Lepas ni tak ada. Kenapa seronok betul-betul. Ini yang terjadi di barat. Mereka ni memang berseronok di dunia ini. Inilah tempat hayatun dunia, kehidupan kita di dunia ini, di sinilah. Atau sebagaimana yang diungkapkan oleh sebahagian mereka, sesungguhnya dunia ini tidak lain adalah rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan liang kubur, dan tidak ada sesuatu setelah itu. Dunia ini hanya kemudian habis dengan liang kubur saja. Tidak ada benda lain. Inilah orang yang dikatakan kufur ilhad. Ini kufur yang sangat tinggi sekali. Ini adalah kufur kebendaan di setiap masa. Dan atas dasar ini pemikiran komunisme lahir yang kini telah runtuh bentengnya, ialah yang menetapkan dalam konstitusi negara bahawa Tuhan tidak ada dan hidup adalah material. Tuhan memang tak ada. Kita ni hidup di kehidupan ini sahajalah, dan kita bersenang-senang di sini sahajalah. Kalau susah, susah di sini. Kalau senang, senang di sini. Tak ada tempat lain. Ini adalah satu kesesatan yang amat jauh sekali. Benda ni ditolak oleh akal yang sihat, fitrah yang bersih, ilmu yang pasti, alam semula jadi dan fakta sejarah. Apalagi ditolak oleh wahyu. Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu kufur yang pertama, kufur ilhad. Kufur ilhad. Yang kedua, kufur syirik. Kufur syirik. Mereka kufur yang sedikit lebih rendah dari kufur juhud ataupun mutlak tadi adalah kufur syirik, seperti kufurnya orang-orang Arab. Orang Arab ni mereka kafir. Mereka sembah Allah melalui patung. Tetapi mereka percaya mereka akan dibangkitkan. Mereka percaya adanya Tuhan yang mencipta langit, bumi, manusia, yang mengatur urusan rezeki, kehidupan, kematian. Tetapi mereka bersamaan dengan pernyataan yang disebut tauhid rububiyah ini menyekutukan Allah dalam hal yang disebut tauhid uluhiyah. Mereka sekutukan Tuhan itu. Mereka kata ada Tuhan, tetapi mereka sembah, mereka buat perantaraan patung. Nak rezeki banyak, di patung lain. Nak kekuatan, patung lain. Nak rezeki, patung lain. Ini macam orang Hindu sekarang, tentu juga. Mereka percaya Tuhan satu. Cuba tanya orang Cina, Tuhan ada berapa? Satu saja. Mana banyak-banyak Tuhan? Dia kata, Tuhan satu saja. Tapi you banyak Tuhan-Tuhan, itu besar, itu perut, India itu tangan punya banyak. Dia kata, kenapa? Itu simbol saja mah. Dia kata, simbol saja. Dia kata, kalau kita lihat Tuhan orang India ni, dia banyak jenis. Ada yang belalai, itu Tuhan lain tu. Gajah. Kalau nak rezeki, Tuhan yang tangan banyak, itu rezeki lah. Kalau yang pegang pedang tu, itu nak minta kekuatan. Pegang pedang tu ada pegang pedang, pegang kapak ke. Kalau duduk saja yang perut beroi tu, tak maaf kat dia lah, sebab kita tak ada sebut.
Kita tak boleh mencela Tuhan orang lain. Kenapa? Takut orang lain cela Tuhan kita. Salah. Tapi sini tak ada orang lain, insya-Allah. Itu nak dapat ketenangan. Duduk tenang je. Dia tak bergerak-gerak. Banyak Tuhan. Tuhan dia satu sahaja, tetapi simbol adalah banyak. Ini yang dibuat oleh musyrikin. Jadi kufur ini ringan sedikit dari kufur ilhad. Sebab mereka percaya ada hari pembalasan. Mereka percaya. Mereka percaya. Al-Quran menjelaskan, wala in sa'antum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab sesungguhnya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Mereka tahu Tuhan, Tuhan Allah lah yang cipta. Tapi di Malaysia tak disebut Tuhan Allah. Mereka tak disebut Tuhan Allah, Tuhan saja. Kalau tempat lain boleh sebut Tuhan Allah. Orang bukan Islam di Malaysia ni Tuhan saja, mereka tak ada Allah. Kalau di tempat lain, Sabah Sarawak boleh sebut, di Indonesia boleh sebut Tuhan Allah, di negara Arab boleh sebut Tuhan Allah, di sini tak boleh sebut. Mereka kata yang mencipta langit dan bumi Tuhan. Tuhan yang macam mana? Yang perkasa lagi yang mengetahui. Wala sa'alahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan langit dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka kenapakah mereka berpaling? Mereka kata Allah juga tahu. Mereka tak kata God, ada kata Tuhan, mereka kata Allah. Siapa yang cipta langit dan bumi, siapa yang mentadbir langit dan bumi, mereka kata Allah. Tapi Allah mereka ni beza dengan Allah kita. Maksudnya pemikiran Allah mereka beza itu sahaja, tapi mereka kata Allah juga. Mereka sebut juga Allah. Dalam Al-Quran, bila Al-Quran diturunkan? 1400 tahun lebih diturunkan. Mereka telah kata Allah. Orang musyrikin kata Allah. Bukan orang Islam kata Allah, mereka telah kata Allah. Maka perkataan itu mereka boleh kata dalam konteks, saya tak sebut semua, dalam konteks pada masa itu. Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Mereka kata Allah juga. Fasayaquluna Allah. Mereka kata Allah yang cipta. Mereka tak kata Tuhan yang cipta. Mereka tak kata God yang cipta. Mereka kata Allah. Itu orang Arab jahiliah. Sebenarnya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur, tetapi mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan dari pokok, batu, kayu, logam dan sebagainya. Busur mereka sembah. Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka sembah kenapa? Al-Quran menjawab, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perantara sahaja, wasilah, wasitah sahaja. Sembah busuk ini, busut di Terengganu. Sembah busut untuk liqarribuna ila Allah zulfa, nak mendekatkan. Sembah patung ini bukan, kami muslim bukan sembah patung. Mereka kata kami tak sembah patung pun, kami sembah Tuhan. Mereka kata sembah Allah, tapi mereka tak sebut Allah sebab tak dibenarkan. Kami menyembah yang itu kerana sebagai untuk mendekatkan sahaja, mendekatkan kami sahaja kepada Tuhan, bukan kerana yang lain. Bukan kami sembah batu, kami tak sembah batu pun. Kalau dia kata orang Islam pun sembah batu, dia kata tengok Kaabah buat dari apa? Batu. Orang Islam sembah batu lah. Kita nak jawab apa? Siapa boleh jawab? Bagi RM1.
Ini orang bukan Islam kata, kamu kata kami sembah batu. Orang Islam pun sembah batu, dia kata. Nak jawab macam mana? Macam mana dia jawab? Cuba fikir dulu jawapannya. Tak gilas sekali kena jawab. Arab sahaja boleh diterima? Soalan nak bagi tak mengantuk saja. Kita menyembah wahdah kita sahaja, wahdah, kesatuan kita sahaja. Dan itu arahan, arahan. Sebab kita tak menghadap ke kiblat. Kalau kita tak tahu, sah juga sembahyang kita. Bukan menyembah batu, tetapi wahdah, kesatuan kita untuk ke situ. Begitu. Kerana apa? Itu suruhan, kan? Kita tak kata kerana Kaabah itu pusat bumi. Pusat bumi. Pusat bumi di bumi adalah Kaabah, di langit adalah Baitul Ma'mur. Kita boleh kata begitu, tetapi kita boleh kata, kita kena kata itu suruhan Allah. Allah suruh ke Kaabah, dan simboliknya kita wahdah, apa? Kesatuan orang Islam ni semua ke sana. Tak bolehlah seorang ke sana, seorang ke sana. Kalau macam tu imam hadap ke sana, aku hari ni nak hadap ke sana lah, ke timur lah. Tidak ada kesatuan. Sebab banyak hidayah masuk ni, orang bukan Islam melihat orang Islam semayang. Saya pernah cerita tentang tentera Korea. Tentera Korea pernah masuk Islam, satu batalion di Iraq. Pernah masuk Islam. Kerana apa? Melihat orang-orang Islam semayang saja, bukan dengan yang lain. Satu saf, rapat-rapat semua, satu arah, satu pergerakan, ikut, tak membantah. Kalau imam rukuk, tak ada orang yang sujud, seorang pun tak membantah. Jadi cerita kisahnya, seorang ini, prajurit ni, dia bila tengok orang semayang, sebab mereka di sana tak pernah seumur hidup tengok orang semayang, orang Islam semayang di Korea, tak pernah seumur hidup. Sekali dia tengok orang semayang, dia rasa macam ada ketenangan. Ini cerita dia. Kemudian apabila dia rosing, dia pergi ke tempat orang semayang, dia duduk tengok, sehingga datang ketenangan. Sehingga beberapa bulan dia rasa tenang sangat tengok orang semayang. Tak tahu sebab apa, dia pun tak tahu sebab apa. Jawapan kenapa dia tak tahu. Mungkin kerana pergerakan yang paling sangat tersentuh hatinya, kerana pergerakan. Satu perkataan, satu pergerakan. Dia kata dalam tentera kami ni, dalam tentera, kalau komander bagi arahan, ramai juga yang bantah. Tapi Islam tengok, Masya Allah, seorang, ramai belakang. Lagi-lagi hari Jumaat, semua rukuk, semua sujud, semua buat pergerakan yang sama. Sehingga setelah 6 bulan, dia curi-curi melihat orang semayang. Kemudian dia balik ke camp dia, dia kata kat ketua dia, dia kata, aku rasa aku nak masuk Islam. Terkejut komander dia. Dia kata, begitu ke? Aku pun sama juga, dia kata. Bukan terkejut lain lah. Dia kata, aku pun begitu juga. Sehingga ini berita ni saya dapat daripada berita Indonesia. Di Malaysia tak pernah masuk berita begitu. Sehingga 60 orang masuk Islam. 60 orang. Kerana apa? Orang Iraq mana sempat nak dakwah mereka. Mereka terdakwah oleh salat. Kita tajuk apa tadi ya? Kufur syirik kan? Jadi mereka sembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sahaja, sembah patung. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Kita masih dengar tak kisah Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni selepas dia masuk Islam, dia duduk sendiri-sendiri, dia senyum sendiri-sendiri. Kemudian
Dia ketawa sendiri, kemudian dia sedih sendiri. Sahabat tengok, pelik sangat Umar ni. Dia bertanya, wahai Umar, apa keadaan kamu? Aku lihat kamu sedih, kemudian kamu senyum gelap. Dia kata, aku teringat masa jahiliah. Dia kata, aku teringat masa jahiliah. Punyalah bodoh. Dia kata, aku tersenyum apabila aku melihat masa jahiliah dulu aku buat patung daripada kurma, buat bentuk orang daripada buat kurma. Aku penat, aku lapar, aku ambil tangan Tuhan aku. Ambil tangan Tuhan, makan. Ambil habis tangan sebelah kanan Tuhan, ambil tangan sebelah kiri pula Tuhan, ambil kepala Tuhan, makan. Aku tersenyum, dia kata. Ish, bodohnya aku, dia kata. Begitulah. Ambil Tuhan, makan. Kemudian sedih kerana tak dapat hidayah gitu. Jadi tak boleh memberi mudarat. Tak boleh memberi mudarat dan manfaat kepada siapa pun. Boleh mudarat, manfaat boleh mungkin, manfaat lapar-lapar ambil Tuhan, makan. Habis-habislah. Kena buat lain pula Tuhan tu. Tuhan beri manfaat. Syirik ini mempunyai bentuk macam-macam, antara lain penyembah berhala Arab. Ada bentuk dia. Yang kedua ni syirik kufur syirik ni, syirik kufur ini. Yang pertama penyembah berhala seperti orang Arab. Syirik Majusi Parsi yang mengadakan Tuhan dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan cahaya. Penyembah api. Mereka kata Tuhan dua. Satu Tuhan kebaikan dan Tuhan cahaya. Tuhan kebaikan itu Tuhan cahaya, dan Tuhan kejahatan, Tuhan kegelapan. Dua. Syirik orang-orang Hindu dan Buddha dan lain sebagaimana yang musyrikan menyesatkan orang akal fikiran bangsa-bangsa besar dengan rakyatnya yang berjumlah ratusan juta. Hindu dan Buddha ini juga kategori syirik yang kedua. Mereka syirik kepada Allah, sembah bermacam-macam yang sebagaimana kita sebut tadi, tapi mereka masih percaya lagi Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Mereka masih percaya lagi ada hari pembalasan. Mereka percaya. Mereka percaya lagi buat baik ni masuk syurga. Orang Hindu percaya. Orang Hindu, orang Buddha percaya. Asal agama Hindu Buddha satu saja. Asal adalah agama Hindu. Kemudian Hindu ada satu puak tak puas hati, memberontak, jadi pecah jadi agama Buddha. Asal sama juga. Jadi kebaikan adalah asas. Kebaikan adalah asas beragama tersebut. Kemuliaan akhlak adalah asas beragama tersebut. Dan mereka percaya buat baik akan dibalas baik. Ini tingkat yang kedua. Ini adalah kekufuran yang paling banyak pendukung dan pengikutnya. Ini kufur peringkat kedua ni yang paling banyak sekali. Syirik adalah sumber mitos. Mitos ni cerita-cerita mengarut, dongeng-dongeng, tempat kebatilan dan kerendahan bagi manusia. Kerana orang yang menyembah apa yang ciptanya untuknya dan apa yang seharusnya mengabdi kepadanya, maka ia hidup sebagai pelayan, bahkan sebagai budak. Budak ni hamba sahaya, tak ada tunduk kepadanya. Tempat kebatilan, buat sendiri, sembah sendiri. Akal tak boleh terima. Akal sihat kata sesuatu yang disembah itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat tinggi, yang boleh memberi kebaikan kepada kita. Sebagaimana pencarian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni nak tunjuk kepada kita pencarian hati nurani dia kepada pencipta. Dia cari Tuhan. Tengok bulan, falamma ja'a, dalam ayat yang panjang, falamma janna alaihi al-lailu ra'a qala hadha rabbi. Bila tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari, semua dikata Tuhan, peringkat-peringkat. Sehingga apabila ia lenyap dan tidak boleh memberi mudarat dan manfaat, dia kata ini bukan semua. Itu fitrah. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fataqtafu at-tayru aw tahwa bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ni Allah nak beri satu gambaran kepada kita. Barang siapa yang mempersatukan sesuatu dengan Allah,
maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Tak ada apa-apa. Kalau kufur kepada Allah, Allah gambarkan ataupun kita mempersekutukan Allah, sesuatu yang seolah-olah jatuh dari langit, benda yang besar, tetapi disambar oleh burung, tak ada apa. Ataupun dia diterbangkan oleh angin, tak ada apa. Tidak ada kebaikan daripada mensyirikkan Allah itu. Yang ketiga, tingkat syirik. Bila kita tahu tingkat ini, maka kita boleh ambil aulawiyat di sana, yang sepatutnya. Yang ketiga, kekufuran ahli kitab. Ahli kitab ni siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Kristian, itu ahli kitab. Peringkat di bawah kekufuran syirik adalah kufur ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Kekufuran mereka kerana mendustakan kerasulan Muhammad yang diutus oleh Allah dengan risalah terakhir dan diturunkan baginya Alkitab yang abadi, yang membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan satu sisi yang meluruskan di sisi lain. Tentang ini Allah berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Ahlul kitab ini adalah satu kaum yang diturunkan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil. Sebetul mereka disebut ahlul kitab. Pada masa Rasulullah juga ini ada perselisihan, disebut bahawa ahlul kitab ini dulu ahlul kitab, sekarang bukan ahlul kitab. Orang kata begitu. Dulu ahlul kitab, sekarang tidak. Pada masa Rasulullah, mereka telah berkata Tuhan itu tiga. Pada masa Rasulullah, pada masa Rasulullah pun mereka telah berkata begitu. Tapi Rasulullah masih iktiraf mereka adalah ahlul kitab. Dalam hukum Islam ini, orang lelaki boleh kahwin dengan ahlul kitab, boleh kahwin dengan orang Yahudi, boleh kahwin orang Nasrani, orang lelaki. Perempuan tidak boleh. Ahlul kitab, apabila Rasulullah pada masa itu telah mengiktiraf ahlul kitab, maka sekarang pun ahlul kitab. Sebab ada persoalan. Di antara ulama mengatakan dulu tak apalah ahlul kitab, sekarang tak ada dah ahlul kitab. Sebab apa? Tak ada. Sebab mereka telah mengaku Tuhan itu tiga, Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Tetapi ulama telah menjawab bahawa pada masa Rasulullah mereka kata Tuhan tiga juga, dan Rasulullah pada masa itu mengiktiraf mereka ahlul kitab. Bermakna sekarang pun masih ahlul kitab. Di antara apa yang dibawa oleh Muhammad adalah meluruskan pemahaman mereka tentang ketuhanan. Sebab sudah bercampur aduk dengan pemahaman yang keliru, tidak sebagaimana yang telah dibawa oleh Ibrahim, bapa para Nabi. Misalnya Taurat mengandungi pemahaman tentang bentuk tajsim dan penyerupaan, tasbih terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hampir-hampir Tuhan itu diperselisihkan, dipersepsikan seperti wujud seorang makhluk. Ia takut, cemburu, berselisih tentang manusia dan mengalahkannya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi dengan Bani Israel sangat, sampai dengan cerita dalam Taurat dan kitab-kitab susulan itu. Demikian pula hal yang sama berlaku dalam fahaman Kristian, seperti konsep Trinity, serta faham musyrik Rom yang masuk ke dalamnya. Itulah ialah setelah Raja Konstantin, Empire Rom masuk agama Kristian. Kemudian agama Kristian mendapat negara dan kehilangan agama. Sampai-sampai sebahagian ulama kita berkomen, sesungguhnya Rom itu tidak pernah dikristiankan, tetapi Kristian justru diromkan. Boleh faham?
Rom tidak pernah dikristiankan, orang Rom. Tetapi Kristian diromkan. Maksudnya Kristian itu diubah. Kristian agama diubah. Kristian, kalau kita baca penjelasan-penjelasan agama itu telah diubah oleh Paul. Dia yang mengubah, semua diubah. Tidak ada tinggal ajaran-ajaran yang murni, jadi telah diubah. Diubah semua. Walaupun begitu, mereka masih diiktiraf Ahlul Kitab. Masih diiktiraf Ahlul Kitab. Dan mereka menyembah Allah. Menyembah Allah. Mereka kata kami sembah sama juga. Macam kamu sembah juga orang Islam. Kami sembah sama juga. Tapi kami guna simbol saja. Sebab Isa tu ada, kalau tuan-tuan perempuan baca perdebatan dalam Ahmad Didat dengan Padri di Afrika Selatan. Kenapa kamu agungkan, di antara, kenapa kamu agungkan Maryam? Isa. Isa dia boleh bercakap pada waktu kecil, dia lahir dalam keadaan tak ada ayah, dia itu, dia ini, dia itu, dia ini, sebagainya. Sebab tu Isa ini mereka tempatkan sebagai Tuhan. Ahmad Didat dia jawab apa? Mana yang lebih bagus lagi? Lahir tanpa ibu ke, ataupun lahir tanpa ayah dan ibu? Mana power lagi? Betulnya sembahlah Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Mana yang power lagi, yang bagus lagi? Lahir tanpa ayah ataupun lahir tanpa ibu? Hawa, dia lahir tanpa ibu. Lahir daripada Nabi Adam. Penciptaan manusia ini dalam 4 keadaan. Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, dan kita ada ayah dan ada ibu. Itu semua nak menunjukkan bahawa Allah yang Maha Kuasa, bukan nak menunjukkan kepada keistimewaan Nabi Isa. Tidak. Nak menunjukkan Allah itu sangat berkuasa, boleh buat apa saja. Kalau normalnya lahir seorang anak itu daripada ibu dan ayah, Allah boleh buat tanpa ayah. Allah boleh buat tanpa ibu. Allah boleh buat tanpa ayah dan ibu pun Allah boleh buat. Begitu. Dan banyak benda ketauhidan, tauhid ini. Ahmad Didat berbincang. Mereka kata dalam Taurat, dalam perjanjian, bukan Taurat lagi, perjanjian baru, perjanjian lama, bahawa akan dilahirkan seorang Nabi yang sama dengan kamu. Yang sama dengan kamu. Orang Kristian kata yang sama dengan kamu, mestinya dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa. Mereka tafsir adalah Isa. Sebab ayat disebut yang sama dengan kamu dalam perjanjian lama. Ahmad Didat kata, kenapa kamu kata yang sama dengan kamu, maksudnya dengan Nabi Musa, adalah Nabi Isa? Dia kata Nabi Isa itu sama dengan Nabi Musa sebab dia Bani Israel. Bani Israel besar, Yahudi kecil. Kaum Yahudi ini duduk dalam kelompok yang besar, Bani Israel. Orang Banjar duduk dalam kelompok orang Melayu, macam begitu. Sama, dan banyak persamaan. Kemudian Ahmad Didat bagi jawapan. Dia kata tidak, Nabi Musa tak sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa ayah, Nabi Musa lahir normal, ada ayah, ada ibu. Nabi Musa akhirnya diterima oleh kaumnya. Nabi Isa tidak diterima oleh kaumnya. Sampai kesudah dia tidak diterima oleh kaumnya.
dan banyak tidak sama. Akhirnya Ahmad Didat kata yang sama dengan Nabi Musa adalah Muhammad. Banyak poin-poin dia sangat banyak sekali. Poin-poin dia sangat banyak. Kerana apa? Kerana Kristian ini telah diubah 100%, tetapi mereka masih disebut Ahlul Kitab. Kita baca sikit lagi, insyaAllah kita habis tajuk ni sahaja. Orang Ahlul Kitab ini Allah menyebut dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Makanan sembelihan orang Ahlul Kitab ini halal bagi kamu. Ini kena ambil perhatian juga. Orang Ahlul Kitab ni kalau sembelih halal bagi kita. Boleh makan ke? Kristian sembelih boleh makan ke? Tak boleh. Mana satu ni? Tak boleh ke? Tapi Al-Quran kata boleh. Macam mana? Macam mana tu? Al-Quran kata wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Ahlul Kitab itu halal bagi kamu. Macam mana? Dan makanan kamu itu halal bagi mereka. Sebab orang Yahudi ni ada standard halal sendiri. Mereka ada standard halal macam kita juga. Al-Quran kata kamu boleh makan makanan mereka dan mereka boleh makan makanan kamu. Ini tak setuju semua ni. Ini tak setuju dengan Quran semua ni. Macam mana? Orang lelaki boleh kahwin dengan mereka. Itu setujulah. Setuju semua. Sebab lelaki sebagai qawwamun 'ala nisa, dia sebagai ketua pada wanita. Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan antara orang-orang yang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang baik ini boleh dikahwini oleh mukmin yang baik. Mukmin boleh dikahwini. Kalau Al-Quran menyebut makanan mereka ini halal karena sembelihan mereka itu atas dasar Tuhan, maka Tuhan mereka Allah. Tapi di Malaysia tak boleh. Sebab apa? Sebab orang Malaysia tak bagi sebut mereka Allah. Sebab tu tak boleh. Kalau dibolehkan mereka boleh menyebut Allah, masa sembelih tu mereka akan sebut Allah. Mana boleh? Setuju je. Kau macam mana Ustaz? Bukan saya konak aja sedikit sebenarnya. Pada dasarnya dia melihat kepada i'tiqad penyembelihan itu. Bismillah. Kita sembelih kita sebut Bismillah. Kalau kita tak sebut Bismillah, sah tak? Sembelihan orang Islam lah, seorang Islam dia tak sebut Bismillah, tak sah tak? Dia sembelih dengan i'tiqad dia. Selagi mana dia sembelih bukan untuk disembahkan kepada berhala, selagi itu sah bermakan. Ulama mengatakan orang Ahlul Kitab sembelih dengan i'tiqad dia. Dengan i'tiqad dia. Bismikallahumma mereka sebut. Mereka selalu sebut Bismikallahumma. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Ali menulis perjanjian Hudaybiyah. Utusan daripada kaum Quraisy, kaum kufar, dia kata Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Utusan kata kami tak mau terima tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak mau. Padam. Ali tak mau padam. Ali tak mau padam. Akhirnya Rasulullah kata padamlah. Ali tak mau padam juga. Rasulullah tanya Ali, mana perkataan Ar-Rahmanir-Rahim? Sebab Rasulullah tak boleh baca. Ali kata ini. Rasulullah ambil padam sendiri. Kemudian padam semua. Ceritanya tukar dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Mereka setuju. Tulisan itu dengan
nama Allah. Orang musyrik itu menyebut Allah. Dalam konteks orang Yahudi dan Kristian, kalaulah apa yang sebenarnya mereka sebut itu adalah Allah, maka dalam i'tikad mereka menyembelih, jumhur ulama mengatakan dia dibolehkan. Kalau kita tak makan, itu persoalan lain. Persoalan lain, dibolehkan. Sebab sembelihan ini, syarat dia sembelih dengan i'tikad. I'tikad dia. Kalau setengah orang tengok orang Islam sembelih pakai seluar pendek pun tak makan kan? Itu kan? Sebab kita ni kalau nak suruh sembelih ni memang kena betul-betul. Dia kena orang yang wara, yang alim. Orang alim kalau tak pakai songkok pun tak boleh terima sembelihan dia begitu. Itu ketelitian tidak mengapa. Tapi batasan kena ingat. Batasan takat mana boleh, tidak boleh. Ketelitian tidak mengapa kita nak melihat. Orang masak, orang Islam pakai tudung tak pakai tudung, kita nak ambil yang pakai tudung, tak apa, itu ketelitian. Tapi kita boleh makan. Orang Islam yang masak tak pakai tudung boleh makan. Itu maksudnya. Kita nak teliti, tak mau makan orang yang tak pakai tudung. Bukan tak pakai tudung di rumah. Ini masak kat rumah tak pakai tudung, bukan pergi di rumah. Orang yang memang tak pakai tudung di luar, masak kat pasar malam, tak pakai tudung maksudnya. Ini kalau di rumah, kalau tak pakai tudung masak. Kalau pakai tudung masak jenuh lah kan. Ini di luar maksudnya. Orang tak pakai tudung di luar, dia masak. Ataupun tak pernah sembahyang masak, boleh makan. Boleh makan. Sebab i'tikad dia, boleh makan. Kita tak makan kerana ketelitian kita sahaja. Apabila disebut di sini orang-orang ahlul kitab juga dibolehkan, maka kita cukup dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Orang dalam surah Al-Ma'idah mengupas tentang kekufuran Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnullah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Mereka menyebut sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putera Maryam. Mereka kata Allah itu Al-Masih, yakni Nabi Isa. Mereka kata Allah. Dalam Al-Quran banyak tempat mengatakan bahawa orang Kristian menyebut Allah. Semua tempat mengatakan Kristian ini menyebut nama Allah. Dan mereka menyebut di mana-mana negara selain Malaysia, mereka menyebut Allah Tuhan mereka. Apalagi di Arab lah. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, Taurat dan Injil memang sebutan dia tulis Allah, Allah. Dan di Indonesia pun sama Allah juga. Dan mereka menggunakan perkataan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Syukrul lillah, kita kata. Syukur kepada Allah. Mereka berkata begitu. Saya menyewa rumah orang Kristian di Alexandria, di Iskandaria. Saya sempat duduk di Iskandaria, tempat pelancongan selama setahun. Kerana isteri duduk di Iskandaria, dia kuliah di Iskandaria, manakala saya di Kahirah, pulang alik. Saya duduk di rumah orang Kristian. Orang Kristian Qibti, orang Kristian Mesir beza dengan Kristian lain. Dari sudut percakapan, dari sudut apa semua, memang tidak beza dengan kita. Mereka semua menyebut Allah, Allah bagi rezeki, subhanallah, alhamdulillah. Mereka sebut semua. Syukran lillah, mereka sebut syukur kepada Allah. Sehingga mereka kalau selawat pun mereka dah biasa dengan mulut dia. Allahumma salli ala Muhammad, mereka sebut semua perkataan Allah itu. Tidak ada batasan. Sebab Allah yang mereka faham, ya Allah. Tetapi mereka telah memberi tafsiran yang lain, itu sahaja. Berbeza tempat kita. Kalaulah di sini tidak dibenarkan kerana ada faktor-faktor lain, tidak mengapa. Tetapi secara globalnya Islam membenarkan mereka memakai. Kerana itulah yang disebut dalam Al-Quran. Perkataan itu mereka benarkan kepada orang bukan Islam. Ini tak boleh, Allah ni kita punya sahaja. Seolah-olah kita tak beri mereka hidayah. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Dengan alasan takut bercampur, nanti dakwah mereka mudah nak masuk kepada orang-orang Islam. Tidak juga.
Sebab ini telah dibuktikan di negara-negara yang mana menggunakan Tuhan Allah. Seperti di Indonesia, mereka gunakan juga Tuhan. Tapi mereka sebut beza sedikit. Tuhan Allah mereka sebut. Mereka tak boleh sebut Allah, tak boleh. Tuhan Allah. Allah. Tak boleh tebal. Tapi negara Arab mereka sebut fasih daripada kita Melayu lagi. Sebut Allah. Fasih. Dan ini isu yang disebut isu kalimah Allah ini tidak terbatas kepada tempat. Kalau secara globalnya keseluruhan ajaran Islam membolehkan, mana bolehlah. Itu maknanya. Kalaulah tempat Malaysia tidak membolehkan kerana ada unsur-unsur lain, tidak mengapa. Di Malaysia tidak dibolehkan orang-orang bukan Islam menggunakan perkataan Allah kerana ini dan ini. Maka tidak dimbolehkan di Malaysia untuk menggunakan nama Allah, bukan kepada syariat Islam tidak membolehkan, tetapi kerana unsur-unsur yang lain, maka dibolehkan. Maksudnya dibolehkan, tidak memberi hak kepada orang bukan Islam menggunakan. Ya. InsyaAllah kita cukup pada pembahasan kufur al-kitab. Kemudian selepas ini kita ada kufur orang yang murtad lagi. Kufur, kekufuran orang yang murtad mungkin rendah lagi, tetapi rendah yang bahaya. Orang murtad ni kufur dia rendah sedikit, tapi rendah ni sangat-sangat bahaya sekali. Kekufuran yang nifak, banyak kekufuran. Jadi peringkat-peringkat kufur ini perlu kita ketahui. Kerana apa? Dalam kita nak membuat tindakan, mungkin kita di Malaysia tak berapa real sebab kita duduk di majoriti orang Islam. Tapi kalau kita keluar negara, kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan Islam majoriti, baru kita ada real kehidupan. Baru kita dapat bezakan antara kufur mulhid, kufur ahlul kitab, kufur ini baru kita bezakan. Tapi kalau kita sentiasa di kalangan orang-orang Islam, kita tak dapat bezakan. Cuma kita boleh bezakan kalau di tempat orang-orang Islam adalah kufur kepada sistem sahaja. Kufur kepada apa? Kepada tak ikut hukum Allah. Itu kufur juga. Sebab kufur ingkar. Ingkar bukan ingkar bahawa Allah itu tak ada, tapi ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah, tak percaya. Tak percaya kepada hukum Allah. Mana kufur juga. Kufur kepada hukum Allah. Di tempat kita banyak. Mungkin itu sangat real kepada kehidupan kita. InsyaAllah daripada pembahasan kita ini dapat memberi sedikit pencerahan ataupun informasi kepada kita. Semoga kita dapat membezakan antara kufur-kufur ini. Dan yang paling penting sekali, kita kena ketahui bahawa kufur ini adalah satu yang sangat-sangat dilarang dalam Islam, dan kita kena menjauhi. Sama ada kita akan jatuh ke dalam kufur yang besar sekali, ataupun kita takut jatuh dalam kufur yang kecil, sebagaimana disebut dalam penjelasan tadi. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apa kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dari muslim, Allah Subhanahu wa taala.